Teringat saya ada satu hadis daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Dia dengar satu hadis Nabi pernah sebut, inna sadaqah la tudfi'u an ahliha harul kubur wa innama yastazillu al-mu'minu yawmal qiyamah fi dhilla sadaqati. Nabi pernah sebut, sedekah dia akan memadamkan suhu panas di dalam kubur seseorang itu. Mungkin kubur ni mungkin macam kita duduk dalam sauna tu yang panas, dia tak selesa pun. Jadi sedekah dia akan menyejukkan suhu. Dan pada hari kiamat Nabi sebut, seorang mukmin dia akan berlindung di bawah payung sedekah-sedekahnya. Jadi sedekah kita akan jadi satu payung. Salah seorang daripada perawi yang membawakan hadis ini namanya Yazid. Dia dengan hadis ni dia begitu terkesan sekali, sehingga kan setiap kali dia melakukan satu kesalahan, bukanlah dosa besar, benda-benda kecil, misalnya lambat datang sembahyang ke masjid misalnya, ataupun lupa untuk berpuasa pada hari-hari yang diutamakan berpuasa, dia rasa bersalah, maka dia akan cover bersalahnya itu dengan bersedekah apa saja yang ada pada dia, walaupun hanya dengan secubit kuih ataupun dengan sebelas bawang. Dia tetap nak ambil fadilat daripada apa yang Nabi sebut, sedekah akan memadamkan dosa. Sebab itulah hadirin-hadirat sekalian, rugi kalau kita tak ambil peluang. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, mereka di zaman Nabi dulu di Madinah, mereka sentiasa berusaha untuk nak memastikan mereka lah dapat menyumbang, sama ada sumbangan sedekah ataupun wakaf, kepada setiap pembangunan di Madinah ketika itu. Dan ianya menjadi suatu perlombaan di kalangan para sahabat. Mana yang ada harta lebih, mesti dia invest untuk beli bangunan ke, beli tanah ke apa saja. Dia nak supaya harta dia itu dapat dimanfaatkan oleh orang ramai. Saya ambil contoh satu. Ini sering tuan-tuan pun pernah dengar kisah ini tentang pewakafan Telaga Ar-Raumah. Ini tuan-tuan mungkin pernah dengar. Telaga Ar-Raumah ini satu telaga yang begitu cantik di Madinah, yang mana Nabi pernah menyebutkan may yashtari bi'ra rumata fayakunu damuhu fiha ma'adila'il muslim bi khairin lahu minha fil jannah. Siapa-siapa yang boleh beli telaga rumah ini, aku doa untuk dia dapat pahala selagi orang ambil air, selagi itu pahala di berjalan. Jadi sahabat pun terliur dengan ganjarannya. Maka masing-masing berusaha nak membeli. Tapi orang Yahudi yang merupakan owner kepada telaga itu mengatakan, la abi'ul ma' lil muslimin. Aku takkan jual telaga ini kepada orang Islam. Tapi apakah yang berlaku seterusnya? Yang ini saya akan terangkan kemudian, kerana kita nak beri laluan dulu kepada azan Isyak. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung syarahan kita pada malam ini berkaitan apakah fadilat berwakaf. Kami mohon izin daripada jemaah untuk kita anjakkan sedikit masa untuk pelaksanaan solat Isyak. Jemaah, untuk saya nak menghabiskan sedikit sajalah huraian pada malam ini. Bagi para penonton yang sedang menonton di luar menerusi Facebook masjid ataupun pelantar-pelantar yang lain, kami sedang mengadakan satu bentuk rayuan sumbangan bagi aktiviti-aktiviti pengimarahan dan juga pembinaan masjid baru, Masjid Al-Mubarakah ini, yang mana segala sumbangan bolehlah disalurkan kepada akaun bank Islam di atas nama Masjid Al-Mubarakah. Dan infak-infak ini insya-Allah kita akan gunakan untuk pembinaan masjid yang baru nanti, insya-Allah. Balik semula kepada kisah wakaf di zaman Nabi. Tuan-tuan sekalian, dulu di Madinah ada satu telaga. Telaga ni airnya begitu bagus sekali. Jadi Nabi pun macam berangan-angan lah, siapalah boleh beli telaga ni ya. Kalau dapat beli telaga ni, aku doa orang itu pahalanya selagi orang mengambil, selagi itulah dia dapat pahala. Mana kalau telaga tu bertahun-tahun lepas kita tinggal pun masih dapat pahala lagi. Jadi ramai nak dibeli, tapi tak berjaya. Datang seseorang daripada sahabat Nabi nama Uthman bin Affan. Uthman bin Affan ni tuan-tuan, dia ni seorang
Orang yang sangat budiman. Dia orang polite. Dia ni potongan diplomat. Dia ni seorang yang sangat dihormati. Nabi pun kalau Osman datang, Nabi akan bangun. Nabi respect pada dia. Dia ni ada protokol. Orang yang berada lah. Gentleman. Sebab itu dia lah satu-satunya sahabat boleh kahwin dengan dua orang anak Nabi. Dalam seramai-ramai sahabat tak dapat kahwin dengan anak Nabi dua orang. Ruqayyah Mu'min Kulsum, dia salin tikar kan. Lepas meninggal salin tikar kahwin dengan adik pula. Contoh ingat senang kahwin dengan anak Nabi. Kahwin dengan anak kiai pun belum tentu kita dapat lagi. Anak Nabi. Kalau kahwin dengan anak kiai temu duka pun tak ada jawab kadang-kadang. Ada cerita orang pesantren, kiai pesantren, orang nak kahwin dengan anak dia. Sekarang sedang diadakan agihan daripada petugas-petugas masjid. Jadi tuan-tuan yang dimaklumkan tadi, pada yang ada bawa lebih, bolehlah disalurkan sumbangan. Tapi saya percaya ada yang tidak bersedia tak bawa wallet ke apa ke, tak ada masalah. Kerana ada juga cara-cara yang boleh buat secara perpindahan, ataupun boleh pay and tepi lah, nyemput dengan KJK masjid nanti insyaAllah ya. Kalau setakat 2 Juni ni belum nak beli mikrofon, tak dapat kalau umur ini. Jadi kena pay and tepi lah ya. Hadirin hadirat sekalian, tak ingat nak cerita apa kan? Osman bin Affan. Osman bin Affan ini dia jumpa dengan Yahudi. Yahudi suruh balik, bukan nak beli telaga, aku tak nak jual, tak kerti bahasa. Osman kata, sabar tuan, bagi saya buat presentation 2 minit. Bagi saya cakap 2 minit. Terima tak apa, dengar dulu. Adalah 2 minit, aku cerita. Gini tuan, saya tak nak beli telaga ni semua, saya nak beli separuh je. Tuan jual saya separuh lagi tuan punya. Maknanya pemilikan masih tuan punya. Kalau jual semua memang rugilah, saya beli separuh saja. Jadi Yahudi kata, macam mana pula aku nak jual separuh? Ginilah, kita bagilah dalam seminggu, saya guna 3 hari, tuan guna 4 hari. Jadi sepanjang 3 hari itu hak saya. Saya nak guna untuk apa, tuan tak boleh petikai. Dan saya pun tak petikai tuan guna 4 hari. Yahudi ni tengok macam proposal tu okey, dia pun setuju. Osman tanya, berapa baci nak jual? Aku nak jual pada engkau 10,000 dirham. Bayangkanlah tuan-tuan, harga memang Yahudi punya harga lah. Separuh telaga 10,000. Tuan-tuan, 10,000 zaman dulu, kalau sekarang punya nilai 700,000 ringgit. Separuh telaga 700,000. Dia 1 dinar 4.25 gram emas lah. Dia tuan, lama tinggal main dengan emas. Satu dirham, 1 dinar 4.25 gram. Kalau 1 dirham 70 ringgit, kalau tak salahnya. Jadi memang mahal lah. Sebab kita kalau buat telaga, kalau telaga boring, yang kedalaman 300 sampai 500 kaki, kalau pakai casing 6 atau 8 inci, suction pipe 1.5 ataupun 2 inci, baru 55,000, paling mahal tu 100,000. Semua bagus sangat lah. Buat perigi dekat Kemboja lagi murah. Dekat Kemboja satu perigi 2,175 satu. Bagi pula 15 bahagian, lagilah. Tak besar kos, tapi macam mana ya, nama tu harga Yahudi dia panggil 10,000 dia jual separuh. Osman bila dengar 10,000, Yahudi tu kata padan dengan muka. Maknanya bukannya ada duit dia ni. Tuan-tuan, Osman ni dia good pay master, dia duit banyak. Sebab itu sebenarnya antara Osman dengan Abdul Rahman bin Auf, Osman lebih kaya pada Abdul Rahman bin Auf. Cuma Abdul Rahman bin Auf ni dia kaya ataupun masyhur kekayaannya kerana dia genuine entrepreneur. Dia bisnes betul, dia tak ada kerja lain. Osman ni dia khalifah. Sejarawan tidak highlightkan kekayaan dia. Banyak cerita tentang pentadbiran dia saja dan statusnya sebagai sahabat kanan Nabi dan menantu Nabi. Sebenarnya dia lebih kaya daripada Abdul Rahman bin Auf. Masa mula-mula hijrah, dia dah ada cash money, dah ada duit. Abdul Rahman masa tu baru 10 kilo daftar syarikat, baru SSN, baru nak tubuh company ya. Kan 10 kilo beli unta jual tali dia habis. Baru 10 kilo buka company. Osman dah nak beli telaga. Osman ni duit banyak.
Berapa pakcik? 10,000. 10,000, tak apalah pakcik. Pakcik baik punya orang, saya up jadi 12,000. Terkejut Yahudi ni apa punya meniaga ni? Biasa orang jumpa aku minta kurang. Ini jangan nak up lagi. Dia nak tunjukkan pada Yahudi, kau jangan ingat aku tak ada duit. Gitu. Dia up lagi jadi 12,000. Mana kat 840,000 lah kalau nilai kita sekarang. Dia beli separuh. Dia dah beli, buat perjanjian, panggil lawyer apa, ada hitam putih lah, mati stamp apa semua kira, eloklah buat urusan itu. Bila sampai giliran Osman, dia buat announcement kepada orang Islam. Siapa-siapa nak ambil air, ambil lah. Sepanjang 3 hari ni, kau bantai lah ambil air siang malam pagi petang. Yahudi ni tengok pada jauh. Aduh, time dia buka kedai hari yang keempat, seorang pun tak beli. Dan nak beli buat apa, orang dah simpan stok 3 hari. Akhirnya masuk sebulan, Yahudi tu kata, kena main lah aku bunuh Osman. Dia tak puas hati, Osman datang jumpa. Kenapa pakcik marah-marah? Kalau kau tipu aku, apa tipunya? 3 hari tu saya punya, saya punya suka lah nak buat apa. Saya tak kacau pakcik berniaga. Saya tak berniaga. Saya tak ada nak buka kedai lain, tak ada. Saya bagi orang ambil je. Inilah pakcik, jangan pening-pening. Pakcik dah tua, anak-anak pun dah besar, dah ada cucu. Pakcik kerja teruk-teruk nak buat apa? Cari duit banyak-banyak buat apa? Dulu saya bagi 12,000 dirham. Pakcik buat apa? Kalau saya jadi pakcik dapat 12,000, saya dah pusing dunia lah. Saya pergi Jerusalem ke, pergi Palestin ke. Dan kalau sekarang naik cruise ke, begitulah kan. Habiskan duit, nak buat apa? Mati esok anak-anaknya. Kegit kita pejabat tanah, esok saya lepas yang digo, esok susah kita. Baiklah duit, cakap lagi ke, tak payah tinggal. Cakap budak, ada lantak dia sempat sendiri. Ini ayat saya, bukan ayat Osman lah. Dia juga ayat untuk tuan-tuan. Salah simpan sampai nak mati. Esok menipu anak kan. Anak bos suruh bawa ayah naik roller. Kalau bos suruh naik wheelchair, saya tempat gaduh. Gaduh pula adik-beradik. Janganlah simpan harta sampai mati. Gaduh anak-anak. Biar tak ada apa tinggal dia. Biar lantak, biar kosong. Tuan-tuan belanja semua jangan ada harta. Dalam kubur senang nak audit. Bawa banyak harta, tak ada aku belanja semua. Belanja apa? Tu masjid aku lah buat. Aku bagi semua. Habis anak-anak dah besar-besar dah kerja pandai lagi hidup. Jadi Osman bin Affan pujuk pakcik ni pakcik. Kalau saya jadi pakcik, saya tak payah kerja lah. Inilah pakcik, tak payah pening-pening. Pakcik punya separuh punya telaga, jual sama saya saja. Tapi saya beli harga mati, saya boleh beli 8,000 dirham. Take it or leave it. Tak ada dana lebih-lebih lah. Saya boleh beli 8,000. Pakcik tu timbang. Pandai betul lah Osman ni mujuk aku. Aduh, dia mikir-mikir. Tapi 8,000 betul-betul. Kat 560,000 juga. Bukan murah. Pakcik tu kata, ya tak iya juga. Sudah dapat dekat 1.4 juta lah ke depan. Nilai sekarang. Dia jual. 100% dia bagi pada Osman. Osman bin Affan dapat beli telaga, terus buat signboard, beritahu kepada orang Islam, aku wakafkan telaga ni sampai bila-bila. Siapa nak ambil lahir ni. Lepas tu ditanam keliling tu ada 1,550 batang pokok kurma. Dan barakahnya buah-buahan itu sampai sekarang berbuah. Maksudnya daripada tapak itu bersilih ganti pokoknya dan sampai sekarang mengeluarkan hasil. Dan kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, masih ada lagi Bi'rul Osman. Masih ada kawasan telaga Sayyidina Osman. Dekat saja dengan Masjid Nabawi. Ambil peluang. Tapi sekarang ni saya harapkan ditutup. Tak tahu ada, mungkin ada orang buat kerja atas nono ke, minta nombor. Tak tahu lah orang kita ni pelik-pelik je perangai je. Jadi dia tutup sekejap. Nanti ada nak ziarah Madinah, jangan lupa pergi Bi'rul Osman. Boleh naik taksi je, pencerah yang taksi putih kan. Tahan. Bi'rul Osman, dia faham 10 riyal. Bi'rul Osman. Yang dekat Bantan, tak faham. Rompet, Bi'rul Semen. Semen. Kau? Semen. Orang Kelantan Osman pergi Semen. Bi'rul Semen. Semen. Masih ada lagi. Dia berkatlah Osman bin Affan. Dan hasil daripada wakaf itu juga sekarang dipegang oleh Kementerian Wakaf Arab Saudi. Diuruskan dana untuk wakaf-wakaf Sayyidina Osman tu. Tuan-tuan jangan pelik kalau berjalan di mana. Masih ada projek-projek tertentu. Tengok owner tanah Osman bin Affan. Masih ada. Okay, ada juga student kita di sana kata bukan milik Osman bin Affan. Ada orang pula yang wakaf atas nama Osman bin Affan. Ada yang ceritanya begitu. Allah Alam. Tapi yang penting barakah itu ada. Banyaklah
contoh-contoh sumbangan dan wakaf zaman-zaman Nabi dulu oleh para sahabat. Wakaf kebun Abu Talha misalnya, itu juga wakaf sumbangan. Ataupun wakaf tanah Masjid Nabawi yang dibeli oleh Abdul Rahman bin Auf. Dia beli di wakaf. Bayangkan berapa pahala dia sampai sekarang. Lagi orang ibadah, lagi itulah dapat berkekalan lah sampai bila-bila. Yang kita tapak tanah masjid baru ni, tak ingat tanah tu tak dapat lagi tanah wakaf. Kalau biasanya tanah wakaf, tanah masjid ni, dia bawa masjid agama. Dia layanlah dia jadi pemilikan tu lagi besar lagi. Tapi pembinaan masjid itu pun sangat memberi sumbangan yang besar lah kepada umat Islam dan akan memberi sumbangan kepada kita. Sebab itu tuan-tuan, wakaf ini adalah instrumen yang sangat membantu umat Islam daripada zaman Nabi sampai hari kiamat. Cuma di Malaysia ini, wakaf ini masih lagi belum berjalan secara meluas. Orang lebih faham zakat, orang lebih faham sedekah berbanding dengan wakaf. Jarang orang mengangkat tema wakaf ini. Wakaf kontemporari zaman sekarang pun tak kurang hebatnya. Ada satu buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Murad. Dr. Murad ni dia sarjana di Turki, di Istanbul. Dia buat satu kajian, A History of Philanthropic Foundation, The Islamic World from the 7th Century to the Present. Dia buat kajian tentang Philanthropic Foundation, yayasan-yayasan kebajikan yang wujud daripada abad yang ke-7 sampailah zaman sekarang. Bagus tulisan beliau ini. Dia mengatakan semua yang ada di Turki sekarang adalah wakaf. Yang ada di, kalau pergi ke Istanbul semua tu, semuanya wakaf. Pertama kata dia, hasil daripada sumbangan wakaf, pemuda-pemudi di Turki yang nak kahwin didanakan dengan wakaf. Bayangkan kalau benda tu ada di negara kita. Tak adalah budak-budak buat kerja tak senonoh. Sebab nak kahwin pun antara mahal juga. 12,000, 16,000, serba satu, serba berdiri, serba salam, semua ada lah. Itu menjadi pening kan. Payah sekarang ni. Begitu juga di Turki, duit-duit wakaf akan diberikan, dijadikan allowance kepada anak-anak yang jaga mak bapak yang sakit. Ada allowance. Barulah anak-anak nak menjaga mak ayah dia. Kan sekarang ni kadar panjang usia di kalangan rakyat Malaysia kan tinggi. Tapi panjang umur pun bedridden. 80, 90 mana. Kemarin gitu, bayang kita tak jadi kerja. Tapi ni mak kita, ni ayah kita. Jadi ada orang dia tak semangat juga kalau nak kata sihat, dia tak adalah sakit teruk, cuma bedridden gitu. Tapi bila ada allowance daripada pemerintah, dia ada semangat sikit. Dia ada allowance untuk anak-anak yang menjaga mak ayah sakit. Jadi bagi orang yang terpaksa bercuti tanpa gaji, tak galak sangat, dia dapat satu imbuhan lah daripada pihak berkuasa. Dan dari mana dapat duit? Daripada wakaf. Begitu juga inisiatif menanam pokok-pokok di seluruh Turki untuk hiasan ataupun untuk faktor menjaga alam sekitar, semua daripada duit wakaf. Sebab tadi kan kita sebut di awal, salah satu daripada amalan yang pencen kubur, tanam pokok. Jadi orang sana, dia rasa willing nak keluarkan duit sebab dia tahu pokok ni nanti haiwan datang menumpang, manusia berteduh, pelancong datang, gambar, ambil gambar tulip segala. Dia tahu orang, kita menggembirakan orang kan pahala kan. Jadi orang gembira datang tempat kita. Dia faham benda itu menyebabkan dia orang jadi nak menyumbang. Tempat kita tak ada pokok mana. Cabut pokok ramai, tanam tak ada. Orang tanam dia tembang pokok. Begitu juga mereka buat untuk dana untuk beri burung makan. Burung ni dia panggil, ada satu spesies bangau dekat dengan Turki yang merupakan spesies migratory birds. Dekat Turki ni dia tiap-tiap tahun, dua kali setahun, dia jadi tempat persinggahan sejenis bangau yang mana mereka akan singgah untuk transit sebelum pergi ke sebelah Australia, semua negara kita pun dah lalu juga burung. Jadi diorang akan beri makan hasil daripada duit wakaf. Tak perlu
perolehan daripada kerajaan, tak perlu masuk bajet parlimen dan itu memang daripada sumbangan orang ramai. Kita di Malaysia pun banyak migratory birds. Saya ingat beratus-ratus spesies juga yang datang daripada Northern Hemisphere nak pergi ke belah Australia setiap kali peralihan musim. Dia singgah di Kuala Gula di Bagan Serai. Kerajaan Perak buat sanctuary burung di sana. Lepas tu ada di Fraser Hill pun, di Raub pun ada sanctuary burung, bagi free makan. Tapi itu dana daripada perbadanan lah. Lepas tu dia singgah di wetland Putrajaya. Sampailah dia nak pergi ke penghujung benua Asia, Tanjung Piai. Tanjung Piai ada sanctuary satu. Cuma burung-burung ni kalau nak makan free yang tak ada kerajaan bayar, dia singgah zoo negara lah. Betul lah ada free, ada makan lah orang ramai itu. Penjaga zoo bukan jaga kedai yang imigran yang warga tempatan lantakkan lah dan jaga makan. Jadi kita jenis tak fikir makhluk lain. Kita fikir hari kita je. Jadi kita tak fikir pun, oh ada burung sampai. Kita tak fikir tentang makhluk yang lain. Orang Turki ada wakaf. Begitu juga dia guna tabung wakaf untuk bantu orang yang diisytihar muflis. Orang diisytihar bankrupt, mereka boleh minta sumbangan daripada tabung wakaf. Dan inisiatif terbaru yang saya dapat tahu, dia orang bekalkan kasut-kasut untuk pelajar miskin yang pergi ke sekolah, dia belikan kasut. Dan kasut tu perlukan daripada wakaf. Begitu kreatif sekali. Daripada tu belum, di negara kita belum tuan-tuan. Macam saya sebut, wakaf di negara kita ni masih dalam bentuk yang terlalu bangsawan sana. Dia masih lagi dalam bentuk melibatkan protokol gitu ya.